Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalif Aiman bin Kamarudin daripada Arleta Team, jawatan sebagai Community Manager untuk Arleta Link. So, hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua bagaimana kita ingin membuat digital kad kahwin menggunakan Arleta Link. Mari kita mulakan. Okey, kita sambung. Macam mana kita nak jadikan digital kad kahwin kita seperti ini yang saya dah sediakan untuk anda semua. Ini sajalah sebagai contoh. Macam mana kita nak hasilkan digital kad kahwin seperti begini daripada yang kosong seperti ini. Okey, mula-mula kita nak tukar page logo kita. Anda nampak simbol pen ini? Tekan sahaja simbol pen ini dan tekan choose file. Cari sahaja design yang kita letak dalam galeri. Ini untuk makluman semua, saya edit ataupun saya mengubah suai gambar-gambar ini semua menggunakan Canva ya. Software Canva ataupun website Canva. So saya dah buat page logo menggunakan size 1080 x 1080 pixel. Tekan sahaja page logo yang kita dah siap design dan upload sahaja. Okey. Dan ini adalah editor site. Untuk anda semua untuk lihat daripada client site, tekan saja live preview. Perubahan dah boleh dilihat apabila kita tukar kepada client view. Ini adalah client site punya pandangan. So, kalau kita tengok contoh yang saya buat, tiada logo page yang dia akan dipaparkan kerana saya telah hide supaya tidak mengganggu kekemasan background yang telah saya buat. Untuk hide logo page tersebut adalah anda perlu buat, tekan saja button yang berada di atas hujung kanan atas. Tekan sahaja button tersebut dan ada simbol pensel. Tekan sahaja button ni dan tekan setting page logo dan disablekan display page logo dan tekan save. Okey. Kalau di dalam editor site masih ada lagi, tetapi apabila kita tukar kepada client site, maka logo page tersebut akan di-hide. Tetapi apabila kita hide, function page logo tersebut masih lagi berfungsi apabila kita hendak share link tersebut ataupun share link digital kad kahwin ni. Page logo ini akan dipaparkan apabila kita share dan page logo ini akan menjadi thumbnail kita, thumbnail share link tersebut. Itu adalah function sebenar page logo. Okey. Walaupun kita hide, masih lagi berfungsi page logo. So, seterusnya kita tengok apa lagi yang kita buat adalah kita nak tukar kita nak adakan walimatul urus. Perkataan walimatul urus di dalam Arleta Link kita. Kita mestilah menukar perkataan tersebut di sini. Di bahagian title. Enter your page name here dan welcome to my page. Tekan sahaja button simbol pen ni dan edit sahaja di sini. Majlis tukar jemputan ke majlis perkahwinan Juliana dan Amir dan tekan save. Sama juga dengan welcome to my page. Walimatul urus. Dan tekan save. Untuk tengok perubahan, kita tekan sahaja live preview untuk tengok di client site. Maka perubahan pun berlaku di sini. Jemputan ke majlis perkahwinan Juliana dan Amir dan walimatul urus. Kita close preview. Di sini kita akan lihat kalau ditengok contoh, hanya walimatul urus sahaja berada di dalam Arleta Link kita. Macam mana kita nak hide? Sama juga seperti tadi. Tekan sahaja button di hujung kanan atas. Tekan sahaja simbol pencil button. Setting page name dan disablekan display page name dan tekan save. Okey. Macam mana nak tengok perubahan? Tekan sahaja live preview dan tengok di client site. Maka perkataan jemputan ke majlis perkahwinan tadi sudah hilang. Tetapi masih lagi berfungsi apabila kita nak share link dan perkataan tersebut akan menjadi thumbnail kita seperti logo page. Itu adalah fungsinya. So, kita tengok lagi ada
gambar ataupun image Juliana dan Amir. Ini adalah image je tuan-tuan dan puan-puan, bukannya teks yang saya masukkan. So, macam mana kita nak masukkan? Tekan sahaja di AR 3D Preview, ada button simbol pensel, tekan sahaja dan pilih di preview type. Di sini ada banyak pilihan. Ready Player Me untuk menjadikan avatar. Sketchfab adalah kita nak pilih 3D model. 3D model untuk sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada 3D model sendiri, boleh masukkan di dalam bahagian 3D model. YouTube juga kita boleh masukkan sahaja link YouTube dan image. Kita akan pilih image, tekan sahaja choose file dan terus pilih sahaja pilih sahaja design yang dah kita buat. Size untuk gambar dan image tadi adalah 1080 kali 500 pixel ya tuan-tuan dan puan-puan. Tekan saja dan open dan upload. Okey, saya dah upload gambar image yang kita mahukan, Juliana dan Amir. Peringatan, image ini adalah bersaiz 1080 kali 500. Untuk dia sedang elok di dalam kita punya alita link kita. Tekan left preview untuk tengok dari client side. So ini adalah perubahan yang telah kita lakukan. Kita masukkan teks dan image sebagai header kita. Kita tekan close preview untuk tengok lihat apa lagi yang kita masukkan. Kita masuk Raika Cinta. Okey, ini adalah filter ya tuan-tuan dan puan-puan. So di mana kita nak letakkan filter itu? Di sini, call to action button. Call to action button ini adalah button yang penting ataupun button yang tidak boleh diedit dan tidak boleh dibuang. So macam mana kita nak ubah? Kita tekan sahaja edit button, simbol pensel, masukkan link TikTok yang kita telah sediakan, copy saja dan masukkan dan paste saja. Paste saja di dalam. Paste saja di sini dan tukar label Raika Cinta. Begitu. Dan tekan save. So ini adalah ada editor side, kita tengok daripada client side pula. Di dalam editor side, di dalam client side sudah ada Raika Cinta button. Sekiranya klien tekan sahaja button ini, klien akan terus pergi kepada filter TikTok. Okey. Seterusnya, apa lagi yang berada dalam contoh? Audio. Macam mana kita nak masukkan audio? Senang sahaja. Pilih sahaja audio yang anda ada ataupun audio yang anda inginkan di dalam YouTube ataupun di mana-mana sahaja. Untuk masukkan audio, tekan sahaja tu add audio dan upload remove audio dan tekan choose file. Pilih sahaja audio yang telah anda simpan dalam galeri. Upload. Dan tekan OK untuk successfully upload. Peringatan untuk audio ni tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya audio tuan-tuan dan puan-puan saiznya melebihi 1.5 MB, tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh upload kerana alih-alih tidak dapat terima file yang lebih besar daripada 1.5 MB. Okey. So, sekiranya file asal tuan-tuan dan puan-puan melebihi 1.5 MB, tuan-tuan dan puan-puan boleh compress file audio tersebut menggunakan compress online. Anda cari saja compress online di mana-mana dan hanya tukar di situ saja sehingga menjadi kurang daripada 1.5 MB. Okey. Seterusnya saya nak masukkan. Seterusnya kita pergi kepada edit social page. Macam mana kita nak masukkan dalam contoh? Kita nak masukkan. Okey, maafkan saya. Seterusnya kita nak tukar button kita. Nak tukar color button kita. Macam mana kita nak tukar color button? Sebelum tu, saya nak tukar change background dulu supaya kita nampak perubahan yang berlaku. Saya upload dulu background. Tekan choose file.
Ini adalah background yang saya buat. Saya designkan. Menggunakan Canva je saja tuan dan puan-puan. Tekan saja upload. Dan terus berubah kita punya background. Untuk peringatan juga, untuk background saiznya adalah 1000 kali 1090. 1000 kali 1900 pixel. Itu adalah saiz untuk background kita. Saiz yang saya gunakan adalah untuk phone, ya tuan-tuan dan puan-puan. Saiz untuk phone. Sekiranya ada tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam PC saya sekarang, dalam skrin saya sekarang ni, memang tidak nampak kemas ataupun tidak cantik, kerana saiz yang saya gunakan adalah untuk kegunaan phone sahaja, iaitu 1000 kali 1900 pixel. Okey, seterusnya apabila kita dah tukar background, saya nak tukar button dan color teks di atas kali ini. So, macam mana kita tukar? Dengan tekan saja button change page style. Anda boleh, tuan-tuan dan puan-puan boleh tukar di sini. Pilih sahaja mengikut kreativiti anda semua. Saya akan gunakan color 542 F2A. Button juga kita boleh tukar kat sini. F2A. Okey, kat sini ada juga function untuk button effect. Sekiranya button kita nak terlihat, di belakang button itu ada cahaya terang, kita gunakan light. Sekiranya tak mahu menggunakan button effect, boleh tekan none. Dan sekiranya mahu ada shadow yang gelap di belakang button, tekan sahaja dark. Saya akan pilih dark. Dan di sini kita boleh mengubah opacity button kita. Saya nak menggunakan opacity saya pada 100%. Dan di section style adalah background, saya tekan disable. Section style ini adalah untuk apabila kita masukkan gambar nanti, maka background tidak akan ada di dalam gambar tersebut. So untuk blur background, saya nak kosongkan dia dan tekan save sahaja. Semua ini mengikut kreativiti tuan-tuan dan puan-puan, ya. So kita tengok perubahan dah berlaku. Di sini kita tengok daripada client side macam mana. Okey, sekarang dah ada perubahan yang berlaku. Button pun dah tukar color. Teks, huruf, words juga, perkataan di atas ni juga sudah bertukar color. So kita tukar kepada close preview. Teruskan lagi kepada next step, iaitu macam mana kita nak tambah button. Tekan saja add button. Contoh saya nak masukkan nombor telefon Encik Amir. Contoh, ini label. Okey, ini untuk labelnya. URL, kita masukkan sahaja nombor telefon. Tetapi tidak boleh masukkan nombor telefon begini saja. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan perlu masukkan keyword untuk masukkan nombor telefon, ialah TEL, titik 2 bertindih dan nombor telefon. Okey, ini adalah keywordnya tuan-tuan dan puan-puan. TEL, titik 2 bertindih, baru masukkan nombor telefon yang kita mahukan. Dan tekan save. Okey, sekiranya tiada perkataan TEL, titik 2 bertindih, maka alat tali tidak boleh menjadikan button. So, seterusnya kita nak masukkan email. Contoh, email. Dan email juga ada keywordnya tersendiri, iaitu MAILTO, mail to titik 2 bertindih, dan masukkan email. Ini saya masukkan email saya sebagai contoh. Okey, ini sekiranya tiada keyword mail to titik 2 bertindih, maka maka alat tali tidak dapat detect ini sebagai button. Sekiranya ada perkataan mail to titik 2 bertindih, baru boleh kita save sebagai button. Okey, itu untuk email.
sekiranya kita nak masukkan location. Okey. Location. Location tidak perlu kepada apa-apa keyword, hanya kita hanya perlu copy link sahaja daripada location yang kita nak masukkan. Tekan sahaja copy link dan masukkan ke dalam, paste sahaja ke dalam add button kita dan tekan save. Okey. Sekarang kita dah ada 3 button. Dan kita dah tambah button. Apa lagi yang kita nak tambah? Apa lagi? Adalah contoh yang saya masukkan. Saya nak masukkan gambar ini. Kata-kata ucapan kepada klien kita. Ataupun kepada user, kepada para tetamu nanti. Ini adalah kata-kata ucapan yang saya masukkan. So, saya nak masukkan macam mana? Tekan sahaja pada add image. Caranya adalah tekan sahaja pada add image. Dan ini akan keluar gambar macam ni, image yang macam gini. Tekan sahaja di simbol pensel button, tekan edit image dan choose file. So saya dah buat design saya macam ni. Saya gunakan size 1080 x 1080 pixel. Sama size dengan IG posting. Dari semua ni saya buat guna Canva, tuan-tuan dan puan. Sekali lagi saya ingatkan, saya gunakan Canva. Senang saja menggunakan Canva untuk edit. Tekan saja upload. Maka akan keluarlah image yang kita upload tadi. Kita nak tengok perubahan yang berlaku daripada client side. Maka dia akan jadi begini. Akan menjadi macam ni. So sikit lagi. Apa lagi yang kita akan tambah? Okey, ini yang penting itu tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah embedded Canva. Embedded link daripada Canva yang saya buat. Kita boleh ke kiri ke kanan. Boleh masukkan di YouTube. Inilah contoh ya. So macam mana kita nak masukkan Canva? Embedded link Canva tersebut. Tutup dulu bahagian client side. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan add Canva dan kita masukkan link embedded Canva tadi. So macam mana kita nak dapatkan link embedded Canva tu? Pergi kepada Canva. Tuan-tuan dan puan-puan boleh design macam-macam mengikut kreativiti. Ini adalah design yang saya buat. Atur cara majlis. Ini adalah maps untuk ke tempat lokasi majlis. Ini menggunakan Canva ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan dalam Canva juga kita boleh masukkan video YouTube. Macam mana kita nak masukkan video YouTube? Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan gunakan PC macam saya, tekan di bahagian kiri ni adalah ada perkataan apps. Tekan saja apps dan cari YouTube. Tekan sahaja YouTube. Dan anda boleh pilih video YouTube yang mana yang anda mahukan. Ataupun anda boleh search mengikut kemahuan anda. Dan untuk video pula, seperti yang page nombor 4, video ini anda boleh masukkan video. Seperti contoh, video yang saya ada saya akan masukkan ke dalam ni. Dan saya dah masukkan. Dan auto play di dalam Canva kita. Senang kan? Macam mana? Okey. Sekarang macam mana kita nak ambil link embedded tersebut? Tekan sahaja di share dan tekan more dan cari embedded. Okey, tekan saja embedded dan copy di bahagian HTML embedded code. Bukan smart embed link, tetapi HTML embed code. Tekan saja bahagian atas, copy. Selesai copy, anda pergi kepada add Canva tadi dan paste sahaja. Paste sahaja dan save. Okey, selesai saja save. Di bahagian editor side akan keluar Canva 1. Tetapi apabila kita tengok di live preview di bahagian client side, embedded link kita tadi akan keluar macam ni. Ni straight
daripada Canva ya tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tukar klien boleh tekan sahaja ke kiri ke kanan. Page mana yang dia nak tengok. Untuk YouTube boleh tekan sahaja YouTube. Boleh play terus dari sini. Untuk video juga boleh terus play daripada sini. Auto play. Okey. Itu untuk embedded link. Okey. Seterusnya, apa lagi yang kita buat dalam, apa lagi contoh yang saya masukkan adalah, semoga dengan kehadiran sekalian akan menyertakan lagi majlis dan kami dan diberkati. Ini kata-kata ucapan yang terakhir. Macam mana saya masukkan adalah menggunakan add image seperti kata-kata ucapan tadi. Add image dan tekan sahaja simbol button pensel ini. Dan choose file. Dan cari design yang kita dah buat. Iaitu saya dah buat ialah kad kahwin. Saiz ini adalah 1080 x 200 ya tuan-tuan dan puan-puan. 1080 x 200 kerana teks yang saya masukkan tidak panjang. Sebab sekiranya panjang, sekiranya saya buat 1080 x 500, maka tidak akan nampak kemas lah di dalam desain kita. Kerana banyak ruang yang digunakan. Tetapi saya gunakan hanyalah 1080 x 200 pixel sahaja ya tuan-tuan dan puan-puan. Klik live preview untuk tengok perubahan. Sekarang dah ada perubahan di sini. Semoga dengan kehadiran sekalian akan menjadikan lagi majlis kami dan diberkati Allah. Okey, saya dah masukkan. Sekiranya kita gunakan image ini menggunakan saiz 1080 x 500, maka banyak lagi ruang akan digunakan. Di antara image di atas dan image di bawah. So tidak nampak kemas. Maka apabila saya menggunakan teks yang sedikit, tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan 1080 x 200 sahaja. Kita close preview. Kita tengok apa lagi. Dekat sini ada RSVP. Tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan RSVP. Soalan-soalan yang memerlukan kepada jawapan daripada klien. Kita pergi kepada Google Form sahaja. Google Form. Google Form. Ini adalah Google Form yang saya dah buat. Tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan, ambil sahaja link tersebut, tekan send. Ambil sahaja link tersebut. Dan copy link Google Form tersebut. Dan kita masukkan di mana? Di bahagian add Google Form. Tekan saja add Google Form. Tukar label RSVP. Dan masukkan sahaja link Google Form yang kita dah sediakan. Dan tekan save. Okay, sekarang kita tengok daripada client side. Sekarang dah ada RSVP. Ini adalah Google Form dan klien boleh tekan sahaja di button tersebut dan boleh terus menjawab soalan Google Form yang kita sediakan. So, tapi kat sini nampak tidak cantik seperti begini. Saya nak custom saya punya button ni ada icon. So, macam mana nak custom kita punya icon button? Tekan sahaja di bahagian edit logo button dan choose file. Ini adalah untuk TikTok. Tekan sahaja TikTok logo dan open dan upload. Maka TikTok icon akan berada di dalam button kita. So macam mana yang lain? Sama juga, cara yang sama untuk location. Tekan sahaja choose file dan cari icon yang telah kita sediakan. Untuk icon logo, untuk icon button, sama juga menggunakan saiz 1080 x 1080 pixel. Untuk location. Ini untuk email. Tekan sahaja simbol di hujung button tersebut. Dan tekan save dan upload. Dan sama juga
untuk phone number, sama juga menggunakan size 1080 kali 1080 pixel. Okey. Sekarang saya dah masukkan ikon semua, untuk button semua saya dah masukkan ikon. Saya nak, apa lagi saya nak buat adalah kedudukan button tersebut apabila kita tengok di client view tidak terurus, kerana button semua hanya berada di atas dan gambar semua di bawah. So macam mana saya nak edit supaya jadi seperti begini, kedudukannya cantik dan kemas. Saya terus preview, saya tekan sahaja di edit button order. Tekan sahaja di edit button order, kita boleh terus tukar kedudukannya. Saya nak letakkan image kata-kata ucapan dia di atas sekali. Okay. So ini untuk embedded Canva saya nak letak di atas. Untuk RSVP saya nak letak di bawah, di bawah Canva. Untuk location saya nak kedudukan dia di bawah, biar nombor telefon di atas sekali. Begini. Okey. Ini adalah saya dah siap semua. Saya tekan sahaja save order. Dan dah siap. Kita tengok di client view. Sekarang sudah lengkap kita punya digital kad kahwin menggunakan alert tali. Semudah itu je tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Itu sahaja yang saya dapat kongsikan daripada video ini. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk datang daripada saya sendiri. Terima kasih.